يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كمن cari ridhamu Rabbul Izzati ku temui akhirnya pada cintamu Nabi. Jika asyik bercinta wajiblah saling mengingati. Salawat salam lidaku basah dengan memuji Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim kama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam pada fasal yang ke-6 daripada bab yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, al-faslus sadis, fasal yang ke-6. Kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam an yusammiya silahahu wa dawabahu wa mata'ah. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi nama pada senjatanya. Wa dawabahu, dan binatang tunggangan baginda. Wa mata'ahu, dan barang-barang kelengkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kata ulama, sunat kita memberi nama pada setiap barang-barang kita. Kucing kita, apa-apa binatang peliharaan kita, kerana mengikuti bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ismu rayatihi, adalah nama bendera Nabi, panji Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Uqab. Wa kanat saudaa, dan adalah warna bendera Nabi itu warna hitam. Kita sebut dah supaya mudah dilihat daripada jauh. Tetapi bukanlah, kata Imam At-Taibi, bukanlah warna hitam secara penuh. Bukan hitam legam. Imam At-Taibi banyak dinakalkan oleh
Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, banyak dibawa At-Tayyibi. Wa marratan kana yaj'aluha safra. Dan kadang-kadang bendera Nabi itu berwarna kuning. Wa marratan bayda'a fiha khututun sudun. Dan kadang-kadang warna putih yang ada garis-garis hitam. Wa kana ismu khaymatihi, dan nama khemah Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kinna. Kerana dengan khemah itulah Nabi melindungi badan baginda daripada panas dan sejuk. Seperti apa yang disebut oleh Al-Ya'mari. Wa qadibihi al-mamshuqa. Apa qadib? Qadib adalah salah satu ranting, salah satu batang pokok yang mana Nabi SAW mengambil daripada pokok syauhab. Dan batang pokok ini dinamakan dengan al-mamshuq. Al-mamshuq ini selepas daripada peninggalan Nabi SAW. Sekejap deh. Minta maaf deh. Ada apa telefon. Baik. Bismillah. Jadi saya dah pasti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang biasanya orang bawa masa konvo universiti tu biasa tu. Bawa atas belakang tu. Jadi kayu ni
selepas daripada Nabi SAW meninggal, khulafa akan bawa, sentiasa bawa. Dan Nabi SAW biasa guna al-mamsyuk ini sebagai sutrah dalam solat. Wasmu qadahihi ar-rayyan, dan nama qadah mangkuk ar-rayyan. Qadah ini biasanya mangkuk yang dibuat daripada tanah liat. Ya biasanya digunakan untuk rebuh-rebuh apalah. Periuk. Wa raqwatihi, bekas minum Nabi SAW namanya as-sadir. Wa sarjihi ar-raj. Wa sarjihi ni, nama sarji ini ialah tali kekang Nabi. Tali kekang pun Nabi beri nama tali kekang. Baik. Sekali tali kekang ni sekali dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Plan ni. Sekali dengan plan ni. Wa miqradihi al-jami'. Wa miqrad, yakni gunting Nabi. Nabi beri nama juga pada gunting. Namanya al-jami'. Wa sayfihi alladhi kana yashhadu bihi al-hurub. Dan pedangnya yang Nabi bawa sentiasa dalam, yang menyaksi dengannya perang-perang. Yang Nabi bawa sentiasa dalam peperangan, yang namanya Zulfiqar telah tersebut. Wa kanat lahu asyafun ukhar, adalah bagi Nabi SAW pedang-pedang yang lain. Wa kanat lahu mintaqatun min adamin, dan adalah Nabi ada mintaqah. Mintaqah ini ialah satu lapik kulit yang biasanya digunakan untuk membalut tali kekang dan juga pelana Nabi. Min adamin, daripada kulit yang disamuk. Fiha thalathu hilaqin min fiddah, terdapat padanya 3 gelung daripada perak, yang diperbuat daripada perak. Dan Nabi SAW menggunakannya ketika mana perang Uhud. Wa kana ismu ja'batihi al-kafur, dan nama Ja'bah ini kinanah, yakni tempat sipang anak panah. Al-kafur, namanya al-kafur. Wasmu naqatihi al-qaswa, nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, unta Nabi SAW namanya qaswa, yang Nabi naik ketika mana? Ialah unta yang terputus. Allahumma salli. Baik. Asalnya maksudnya qaswa itu unta yang terputus hidung. Dan kalau nama bagi yang terputus telinga pula dia panggil jada'at. Jada'at. Ini istilah Arab lah. Istilah Arab. Tetapi bukanlah nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qaswa ni, unta Nabi itu diberi nama qaswa sebab terputus hidung. Tapi memang Nabi beri nama qaswa, unta yang Nabi naik ketika mana hijrah. Wahya allati yuqalu laha al-abba, yakni yang juga digelar dengannya al-abba. Nama lain juga al-abba. Ada 3 nama pada unta Nabi ni. Jad'a, abba dan qaswa. Semuanya merujuk kepada seekor unta tadi. Wa kana ismu baghlatihi, adalah nama baghalnya, baghal Nabi. Baghal ni jatangnya kuda, dia bersetubuh, bersenyawa dengan keldar betina. Maka tubiklah kuda kacuk keldar. Namanya Duldul. Disebutkan bahawasanya dalam sirah, Duldul ini adalah baghal yang Raja Muqawqis, Raja Mesir,
beri kepada Nabi bersama dengan Sayyidatina Mariatul Qibtiyah. Dan disebutkan maksud asal duldul ini ialah landuk. Tak maaf campur internet pula kurang boleh. Baik. Nama Bagol duldul. Dan disebutkan juga dalam sirah, kata Syekh Abdul Said Al-Haji, ini adalah Bagol yang pertama yang dilihat di dalam Islam. Dan Nabi SAW juga menggunakannya untuk perang. Nabi naik untuk perang ketika mana perang Hunain. Dan menunggannya ketika mana musafir. Wasmu himarihi Ya'fura. Nama himar Nabi Ya'fur. Warna kelabu. Warna kelabu. Baik. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ada unta, Nabi ada bagol dan Nabi ada keldai. 3 kenderaan ini mewakili kesemua lapisan kasta masyarakat. Unta bagi orang kaya, bagol bagi orang sederhana, dan himar bagi orang-orang miskin. Dan Nabi SAW kalau nak pergi ziarah orang susah, Nabi akan guna keldai. Nabi akan guna keldai. Ketika mana ada nak berjalan jauh, Nabi naik unta. Jadi tidak salah kita memperbanyakkan kenderaan, memperbanyakkan pakaian jika ada keperluan. Tetapi yang dicela di sisi syarak, kereta banyak, rumah banyak, pakaian banyak, ialah tanpa ada keperluan. Okey. Baik. Himar Nabi nama Ya'fur. Baik. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya'fur ini mampus. Yang ni mati Ya'fur ini ketika mana Nabi pulang daripada Hajjatul Wada. Ini apa yang dipegang oleh Imam Nawawi dan Imam Ibn Salah. Tetapi yang sebut bahawasanya Ya'fur ini tak makan selepas Nabi meninggal, yang jatuh ke dalam telaga. Dia tak makan lepas Nabi meninggal, lepas Nabi wafat. Ya'fur ini tak makan dan bunuh diri, terjun ke dalam telaga Abil Haitham Ibn Tayyihan. Bunuh diri. Kerana terlalu sedih dengan Nabi, itu hadis yang dhaif. Wasmu syatihi allati kana yashrabu labanaha, dan nama kambing yang Nabi minum susunya Ghaisah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi ada 7 ekor kambing yang Nabi boleh hadiah. Antaranya Ajwah, Suqya, Barakah, Zamzam, Warusah, Atlal, Atraf. Ada juga nama Al-Yaman. Ada tambahan lagi. Dah banyak lagi lah. Tapi ada nama 8 ekor tu. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, Nabi wa fi hadisin akhar kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saifun muhalla. Ada bagi Nabi SAW itu pedang muhalla yang ditatah dengan perak. Qa'imatuhu min fiddah. Yang ni pemegangnya daripada perak. Ya. Yo. Baik. Qa'imatuhu min fiddah. Pemegangnya daripada perak. Wa na'luhu
min fiddah. Na'al tu tapak tu. Pemegang yang ni tapak bawah tu. Tapak bawah tu, yang bonjol bawah tu, yang putih bawah tu, na'al. Wa fi hilakun min fiddah. Ada halaqah, ada lubang daripada perak, tatah perak. Wa kana yusma, dan diberi nama Zalfiqar. Wa kana lahu qausun tusma Zassadat. Dan Nabi ada anak panah yang namanya Zassadat. Wa kana lahu kinanah. Kinanah ini kotak simpang anak panah, tusma Zaljum'i. Wa kana lahu dir'un muwashshahatun binuhas, baju besi yang bertatahkan tembaga, tusma Zatal Fudul, yang diberi nama Zatal Fudul. Wa kana lahu harbah, tusma An-Naba'a. Harbah, saya rujuk gambar untuk mudah faham. Baik, harbah. Apa itu harbah? Iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita sebut sebagai seperti anak panah yang biasa Nabi bawa ketika mana berjalan-jalan, ada Nabi bawa. Dan juga harbah ini Nabi buat sebagai sutrah juga. Ini pisau pendek. Pisau pendek. Pisau. Apa udah kurang jelas sikit. Tak apalah. Yang mana Nabi bawa, biasanya Nabi guna untuk buat sutrah juga. Biasanya orang guna di senjata Rusia tu, Kalashnikov. Kalau orang biasa main senjata lah. Kalashnikov. Senjata tu, senapang, depan tu ada tu. Tu harbah. Nama untuk zaman moden kita ni. Khalas, habis. Wa kana lahu mijannun, dan Nabi ada perisai yusma ad-dhafna. Wa kana lahu farasun ashqaru yusma al-murtajiza. Kuda yang warna merah yang namanya murtajiz. Murtajiz ini maksudnya bunyi sedap. Bunyi suara kuda dia sedap. Sohil. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil sohil. Kalau dalam bahasa Melayu saya tak reti. Bahasa Melayu saya tak reti. Saya tak tahu sohil tu apa. Bunyi kuda tu. Dan sebab apa Nabi beri murtajiz? Kerana bunyi kuda ni memang sedap. Nabi suka. Wa kana lahu farasun adhamu, ada kuda warna hitam legam, yusma as-sakba, yang namanya sakbun. Sakb, ya, kuda yang mana Nabi awal-awal ada, kuda pertama yang Nabi miliki ialah sakb. Maksudnya laju. Dan memang sungguh laju sungguh. Wa kana lahu sarjun yusma ar-raj, Nabi ada pelana yang diberi nama ar-raj. Wa kana lahu baghlah syahba tusma ad-duldul. Nabi ada bagal yang syahbak. Syahbak ni putihnya lebih daripada hitam. Namanya duldul. Wa kana lahu naqah. Nabi ada unta yang namanya qaswah. Qaswa. Silap. Al-qaswa. Wa kana lahu himarun yusma Ya'fur. Himar Nabi nama Ya'fur. Wa kana lahu bisatun yusma Al-Kaz. Kapek. Tikar Nabi yang nama Kaz. Wa kana lahu anazatun. Anazah tusma An-Namir. Tusma An-Namir. Nama bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anazah itu sendiri. Ini anazah. Ini anazah. Apa dah? Ini anazah. Anazah kayu pacok yang juga Nabi gunakan sebagai sutrah. Bawahnya ada mata. Bawahnya ada mata. Bawah tajam. Wa kana lahu raqwatun tusma as-sadid. Kalau sekiranya batang tu atasnya ada mata, dia panggil lembing. Kalau ke bawah, kalau mata ke bawah dia panggil anazah.
Wa kana lahu raqwatun tusma as-sadir. Raqwah pula. Raqwah ialah bekas minum daripada kulit. Bekas minum daripada kulit. Biasanya daripada kulit ada kambing. Ini raqwah. Bekas raqwah. Daripada kulit kambing yang disamuk, yang dibuat bekas minum. Wa kana lahu mir'atun tusma al-mudillah. Dan adanya mir'ah, ada cermin, namanya mudillah. Wa kana lahu miqrad yusamma al-jami'. Dan miqrad ini gunting yang namanya jami'. Wa kana lahu qadibu syauhatin yusma al-mamsyuq. Kata Syekh Nazrul, qadib ini seperti hirbah. Sebelum ni kita ada bincang bab hirbah. Sama saja maksudnya. Syauhat itu nama pokok. Yusma al-mamsyuq. Namanya mamsyuq. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam rab'atun yaj'alu fiha al-mir'ata wal mushta wal miqradain was siwak. Nabi SAW ada rab'ah. Rab'ah ini bekas kulit. Yang mana yang Nabi letak dalamnya al-mir'ah, cermin. Wal mushta, sikat. Wal miqradain, gunting. Was siwak, dan siwak. Jadi kalau kita bawa, panggil apa, posh bag ke, nak tahu apa, dia letak kat kejut ni. Biasa kau bawa tu. Dalam tu ada handset, ada beg duit. Ada. Jenis-jenis hak isap okok pula. Sipang lighter dalam tu kan. Itu kalau kita niat ikut sunnah Nabi SAW, boleh pahala. Rabah. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam farasun yuqalu lahu al-lahif. Nabi SAW ada faras, kuda yang namanya lahif. Wa farasun yuqalu lahu al-dharib, dan kuda yang namanya dharib. Wa farasun yuqalu lahu al-lizaz, kuda juga nama al-lizaz. Wa kana lahu qas'atun yuqalu laha al-gharra. Qas'ah ini talang yang boleh makan, yahmiluha arba'atu rijal, yang boleh makan 4 orang dalamnya. Nama gharra. Wa kana lahu jariyatun tusma khadrah, dan Nabi ada jariyah, hamba perempuan yang namanya khadrah. Baik. Kita sambung seterusnya pada bab makan minum Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kitab yang seterusnya, al-babur rabi', bab yang keempat, pada sifat makan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syurbihi, dan minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kau masuk makan? Masuk makan apa? Masuk makan ini memasukkan makanan yang berbentuk pepejal ke dalam mulut, melalui mulut ke perut. Sama ada dengan qasak, dengan niat untuk mendapat khasiat, untuk mendapat gizi, ataupun selain daripadanya, seperti nak bersedap-sedap makan buah, seperti nak, Allahumma salli ala Muhammad, nak letak di, nak telang lub getah, coklat getah, nak telang, tak ada masalah, dipanggil akil. Dia baru panggil akil, daripada mulut ke perut. Wa syurbih, dan minum pula. Minum di sini ialah letak dalam mulut perkara yang cair masuk ke dalam perut. Wa naumih, dan tidur. Tidur pula. Tidur ni apa tidur? Tidur ini adalah satu keadaan semula jadi yang menyebabkan tidur aktif, kekuatan, keluar satu jenis wap daripada kepala ni naik ke otak. Dah tahulah, ini takrif. Kalau tengok dalam Al-Bajuri Alal Burdah, juga beliau sebut lagu tu. Maknanya keadaan tidur ni, dah tahulah hormon ke kenapa saya tak reti. Saya tak boleh ke. Begitu. Apa kau beza mengantuk dengan tidur? Bila kau tabik mengantuk dengan tidur? Tabik mengantuk dengan tidur ni, bila tak dengar apa-apa dah. Kalau mengantuk, dengar tapi tak jelas. Dengar orang jauh, tu mengantuk. Tapi tidur ni, senyap. Tak dengar. Tu tidur.
Al-faslul awwalu fi sifati 'aishihi wa khubzihi. Pasal yang pertama daripada bab yang keempat. Pada sifat hidupnya Nabi SAW. Aishihi sini bukan bukan ish, bukan roti, tetapi cara hidup Nabi, gaya hidup. Wa khubzihi, dan roti Nabi. An Simak bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashirin radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Dia kata, alastum fi ta'amin wa syarab. Tidakkah kamu dah berlazat-lazat pada makanan dan pada minuman? Setakat apa yang kamu kehendaki? Nu'man bin Bashir kata, laqad ra'aitum nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batna. Sayyidina Nu'man bin Bashir kata, muskema ni makan dan minum untuk menikmati itu, untuk mendapat lazat itu, dengan apa yang kamu kehendak. Sedangkan aku tengok Nabi SAW tidak makan, tidak mendapat, tidak ada daripada dakal. Apa dakal? Dakal ini kurma kering. Ma yamla'u batnah. Kurma kering yang tidak elok untuk memenuhi perutnya. Bukan. Tidaklah. Nabi SAW, Nabi makan itu, walaupun kurma yang kering, kurma yang hina, nak tetap tak masuk ke dalam badan Nabi SAW. Yang ni dalam tubuh badan Nabi ni, kita makan sedap hari ni, Nabi pun kurma kering pun tak dapat. Waddaqal radi uttamar. Ni nak sebut apa? Nak sebutnya kepada kita, Sayyidina Nu'man bin Bashir nak sebut bahawasanya Nabi ni jaganya, berpalingnya baginda daripada dunia, menghadap kepada akhirat, sehingga kan masuk bahawasanya lapar Nabi ni banyak daripada kenyang. Sehingga kan kurma kering yang hina sekalipun tak masuk dalam perut Nabi SAW. Wa kana aktsara ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-tamr wal ma'. Kebanyakan makanan Nabi adalah kurma dan air. Kurma dan air. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Daripada Sayyidatina Aisyah katanya, kunna ala Muhammadin namkusu syahran ma nastawqidu minhu in huwa illa tamru wal ma'. Kami ala Muhammad, ahli yang isteri-isteri Nabi Muhammad, namkusu syahran, hidup sebulan, ma nastawqidu minhu, kami tak menyalakan api. In huwa illa tamru wal ma'. Yang ada hanyalah tamar, kurma dan air. Makan kurma, makan minum air, waktu je. Roti-roti tak masuk. Buat gula tak ada. Wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim, kanat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqulu li Urwah. Sayyidatina Aisyah kata kepada Urwah bin Az-Zubair, wallahi ya ibna ukhti, demi Allah, wahai anak kepada saudara perempuan, yakni anak kepada Sayyidatina Asma. Sebab Urwah ini anak saudara. In kunna lananzuru ila al-hilali thumma al-hilali thumma al-hilal. Kami tengok kepada bulan sabit, bulan anak bulan. Kemudian nampak anak bulan, kemudian nampak anak bulan. 3 kali nampak anak bulan. Salah satu akhirlah 3 kali anak bulan. Fi syahrain, pada 2 bulan. Anak bulan yang pertama, pertengahan dan hujung. Wa ma uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak adalah dinyalakan di rumah Nabi itu api. Hidup Nabi ni banyak susah. Banyak susah daripada senang. Qultu ya khalah, kata Urwah bin Az-Zubair. Qultu ya khalah, wahai ibu saudaraku, fama kana yu'ayishukum. Apakah yang menghidupkan kamu? Bagaimana kamu hidup tanpa menyalakan api? Qalat, kata Sayyidatina Aisyah, al-aswadan, 2 benda yang hitam. Yakni at-tamru wal ma'. At-tamru wal ma'. Kenapa panggil aswadan? Kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ghalibnya kurma daripada bumi Madinah warna hitam. Dan sebab apa air pula warna hitam? Kerana air ni dia tak ada warna asalnya, tetapi dia ikut warna bekas tu. Dan bekas Nabi kita sebut dah,
bekas Nabi daripada kulit kambing. Jadi kulit kambing bila tengok ikut dalam tu nampak warna hitam. Jadi sebab tu panggil aswada. Nah. Qala qultu ya khalah. Buku surah. Illa annahu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiran min al-ansar. Kecuali bahawasanya bagi Nabi itu ada jiran daripada kalangan Ansar. Ada Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amru, ada Abu Ayyub dan sebagainya. Wa kanat lahum manaih, mereka ni ada manaih, yakni kambing-kambing susu. Fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayusqina. Mereka menghantar hadiah kepada Nabi min albaniha, daripada susu-susu kambing tu, fayusqina. Mereka memberi minum kami dengan susu kambing tadi. Wa an Abi Talhah, daripada Abi Talhah radhiyallahu taala anhu qala, katanya syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju', kami mengadu kepada Nabi lapar. Wa rafa'na an butunina an hajarin. Kami angkat pada perut kami, tunjuk selok ada hajarin. Ada batu. Kenapa? Kerana ada orang Arab dan juga ahli Madinah, apabila mereka ni lapar sangat, mereka ikat perut dan mereka letak batu untuk ikat perut supaya dia rasa lapar. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batni an hajarain. Nabi angkat perut Nabi, tengok ada dua butir batu. Nak menunjukkan Nabi lebih lagi lapar. Tetapi Nabi tak mengadu kepada sahabat-sahabat. Nabi tak maknanya Allah buat apalah lapar sangat ni. Tak. Kalau orang nak bagi, Nabi ambil. Tetapi Nabi tak mengadu kepada orang lain. Kecuali beberapa orang sajalah. Sahabat Nabi seperti Abu Bakar. Wa qala al-Imam Tirmidzi wa ma'na qawlihi wa rafa'na an butunina an hajarin. Maksudnya wa rafa'na an butunina an hajarin kata Imam Tirmidzi. Wa kana ahaduhum yashuddu fi batnihi al-hajara min al-juhdi wa ad-dha'fi alladhi bihi min al-ju'. Salah seorang daripada mereka ikat pada perut itu al-hajara, ikat batu, minal juhni wa dha'fi, kerana juhdi, kerana susah, masyaqqah, wa dha'fi, lemah, alladhi bihi minal ju', yang kerana lemah dan juga masyaqqah itu kerana lapar. Wa fi kitabil mawahib an Ibn Bujayd, mawahib al-laduniyah oleh Al-Qustullani daripada Ibn Bujayd, qala asaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'un yauma. Nabi terkena lapar. Nabi rasa lapar pada suatu hari. Fa'amada ila hajarin. Nabi pun pergi kepada, Nabi cari satu batu. Fawada'ahu ala batniha, bila Nabi letak di perut. Thumma qala, kemudian Nabi sebut, ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya ja'i'atun 'ariyatun yaumal qiyamah. Ala rubba mukrimin li nafsih wa huwa laha muhin. Ala rubba muhinin li nafsih wa huwa laha mukrim. Kemungkinan seorang yang makan ta'imah, seseorang yang makan na'imah, yang nikmat, rasa nikmat, di dunia, ja'i'atun 'ariyatun yaumal qiyamah, akan jadi lapar, akan jadi telanjang di hari kiamat. Ala rubba mukrimin li nafsih. Kemungkinan juga orang yang dimuliakan kerana nafsunya dan ikut nafsu. Orang yang mengikut nafsunya, wa huwa laha muhin, dan ia adalah baginya muhin, adalah orang yang terhina kerana ikut nafsu itu, menjauhkan diri daripada Allah. Ala rubba muhinin li nafsih wa huwa laha mukrim. Adapun orang yang mana rubba muhin, kemungkinan orang yang muhin, orang yang menghina bagi nafsunya, wa huwa laha mukrim, maka baginya kemuliaan, dia akan dimuliakan, dia akan jadi orang mulia di sisi Allah Taala, di ketika mana di hari kiamat. Dan untuk mencapai syurga dan saadah yang abadi, perlu kepada menghina nafsu, bukan memuliakan nafsu, menjadikan nafsu sebagai raja. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin, keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada rumahnya ke masjid pada satu ketika, la yakhruju fiha, yang mana tidak biasa orang keluar, tidak biasa Nabi keluar padanya pada waktu itu.
Biasanya Nabi tak keluar masa tu. Wala yalqahu fiha ahadun. Dan tidak juga Nabi tu biasanya tak jumpa orang masa tu. Fa'atahu Abu Bakrin. Nabi mendatangi Abu Bakar. Nabi pergi kepada Abu Bakar. Faqala, katanya Nabi kepada Abu Bakar, ma ja'a bika ya Abu Bakar? Apakah apakah ada di sisimu ya Rasulullah? Sekejap. Suatu ketika Nabi keluar pada biasa waktu yang Nabi tak keluar, dan Nabi biasa juga tak jumpa dengan orang, lalu mendatangi kepada Nabi itu Sayyidina Abu Bakar. Maka kata Nabi, ma ja'a bika ya Abu Bakar? Kamu mari ni bawa apa? Bawa apa wahai Abu Bakar? Qala, katanya Abu Bakar, kharajtu alqa Rasulullah wa anzura fi wajhi. Aku keluar ini semata-mata untuk melihat keadaanmu ya Rasulullah. Wa anzura fi wajhi, dan aku hanya berkehendak untuk tengok pada wajah Nabi. Wa taslim alai, dan memberi salam kepadanya. Falam yalbath an ja'a Umar. Dan tidak lama kemudian datanglah pula Sayyidina Umar. Faqala, kata Nabi, ma ja'a bika ya Umar? Kamu datang ni bawa apa wahai Umar? Al-ju' ya Rasulullah. Qala Umar, lapar ya Rasulullah, lapar. Bawa lapar je. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya Nabi SAW, ana qad wajadtu ba'dha dhalik. Sesungguhnya aku ni lapar juga. Aku mendapati sebahagian daripada ni lapar juga aku pun. Lapar juga. Fantalaqu ila manzili Abil Haytham. Maka mereka pergi kepada rumah Abil Haytham. Rumah Abil Haytham Ibn Tayyihan al-Ansari. Nama Abi Haytham ialah Malik bin Tayyihan al-Ansari. Wa kana rajulan kathiran nakhli wasya'. Ibn Tayyihan ini seorang lelaki yang banyak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pokok kurma dan juga kambing. Dan pergi minta makanan ni bukan menjadi aib, tak menurunkan keaiban, tak menurunkan kemuliaan Nabi dan juga sahabat. Kerana Sayyidina Musa dan Khadir pun pernah minta makan. Faqad istat'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah. Boleh tengok dalam surah Kahfi. Walam yakul lahu khadamun falam yajiduh. Walam yakul lahu khadamun. Apa ni? Dan tidak adalah baginya khadam. Falam yajiduh. Dan falam yajiduhu, Sayyidina Ibn Tayyihan ni tak ada khadam. Falam yajiduh. Mereka yakni Nabi Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni tak jumpa. Tak ada. Mana tak ada ni? Mendapati Sayyidina Ibn Tayyihan tak ada. Faqalu limra'ati. Nabi Abu Bakar dengan Sayyidina Umar kata kepada isterinya, aina sahibuk? Di mana sahabatmu? Di mana suamimu? Faqalat, katanya isterinya, intalaqa yasta'zibu lanal ma'. Dia pergi menyuling air, disuling air. Kerana apa? Kebanyakan daripada air di Madinah ini air masin, malihah. Malihah. Di sini kata Syekh Hamzah bin Sa'id Al-Haji, dipaham di sini boleh seorang lelaki bercakap dengan perempuan ajnabi. Ketika mana aman daripada fitnah. Juga harus memberi masuk seorang isteri kepada orang-orang lelaki ke dalam rumah suaminya jika sekiranya suami redha.
Tetapi dengan syarat tidak boleh berkhulwat. Falam yalbathu an jaa Abul Haytham bi qirbatin yaz'abuha. Mereka pun tak duduk lama, datanglah, baliklah Abul Haytham dengan qirbah, dengan satu bekas air yaz'abuha, yang penuh dengan air yang telah disuling, air yang telah jadi tawar. Air yang melauha, yang penuh. Fa wada'aha, lalu Abul Haytham pun letak qirbah, letak mangkuk tadi. Thumma ja'a yaltazimun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yufaddihi bi abihi wa ummi. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaltazimu ni memeluk Nabi kerana tabarruk. Wa yufaddih bi abihi wa ummi, dan menyebutkan fidaka abi wa ummi, yakni aku korbankan ibu bapakku dan ayahku. Ini perkataan yang sangat agung lah di sisi orang Arab. Fidaka abi wa ummi ni kalimah yang fuq, kalimah yang tinggi. Maknanya aku ni demi mung aku sanggup gadam mak ayahku. Kita pun sebut itulah kalau maknanya fidaka abi wa ummi. Maknanya aku rela korbankan mak aku, ayahku kerana-mu. Thumma talaqa bihim ila hadiqatihi. Kemudian berjalanlah Abul Haytham At-Tayyihan Ibn Tayyihan Al-Ansari ke hadiqah, ke kebunnya. Fa basata lahum bisata. Lalu Ibn Tayyihan menghamparkan tikar. Thumma talaqa ila nakhlatin. Kemudian Ibn Tayyihan ini pergi kepada pokok kurma. Faja'a biqinwin. Dia membawa setandang kurma. Fawada'ahu, dia letak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sebut, afala tanaqqaita lana min rutabih. Kenapa kamu tak pilih kepada kami rutabnya? Kenapa kamu tak pilih kepada kami rutabnya? Baik. Di sini ada tertib ulama letak untuk makan. Makan mula-mula sekali molek dengan buah. Yang kedua makanan, nasi lah, roti, semua makanan ruji. Yang ketiga dengan halawiyat, dengan perkara manis. Camek molek, onde, buah Melaka tu, nombor 3. Itu yang paling aula di sisi adab. Jadi oleh ulama-ulama begitulah. Jadi Nabi tanya ni sebab apa? Nabi tanya takut-takut. Maknanya Nabi tanya kepada Ibn Tayyihan, mu tak pilih ke daripada kurma ini, buang hak mana tak jadi lagi kurma ke, buang hak mana tak molek? Diambil daripada hadis ini, dipaham daripada hadis ini, moleknya orang yang menerima tetamu menghidangkan benda yang terbaik kepada tetamunya. Yang ada di sisinya lah. Yang ada di sisinya. Baik. Katanya faqala ya Rasulullah, katanya Ibn Tayyihan, ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru. Aku mahu kamu memilih min rutabihi wa busrih, daripada rutabnya dan busrih. Busr ni apa? Busr ini ialah warna kuning, yang separuh warna kuning, separuh yang kering tu. Tu busr. Separuh basah, separuh kering. Fa akalu wa syaribu min zalikal ma'. Mereka pun minum dan makan dan minum daripada air itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat, Nabi makan sampai kenyang. Hatta syabi'u. Semua ni, 3 orang ni makan sampai kenyang. Dalil bahawasanya harus makan sampai kenyang. Tetapi makruhnya, yang kenyang, yang menyebabkan berat bagi perut, yang menjadi payah kepada ibadat, itu kenyang yang dilarang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, hadza walladhi nafsi biyadihi minan na'im alladhi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Dhillun barid wa rutabun tayyib wa ma'un barid. Ini benda ni, walladhi nafsi biyadihi, demi yang nyawaku di dalam kekuasaannya. Minan na'im alladhi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Ini semua demi Allah adalah di antara nikmat yang akan ditanya di hari kiamat. Kerana firman Allah Ta'ala, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu dengan nikmat-nikmat. Adakah bersyukur ke tak?
Adakah kita ni kedekut ke tak? Semua tu akan disoal oleh Allah Ta'ala. Zillun barid. Warutabun tayyib. Wa ma'un barid. Ini nemak-nemak. Zillun barid. Bayang yang sejuk. Nyaman. Warutabun tayyib. Dan buah kurma yang molek. Wa ma'un barid. Dan air yang sejuk. Fantalaqa Abul Haytham liyasna'a lahum ta'ama. Abul Haytham pun pergi nak masuk satu masakan makanan kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la tazbahanna lana zata dar. Jangan kamu sembelih kambing yang ada susu. Jangan sembelih kambing yang ada susu. Sebab apa? Sebab maksudnya di sini ialah takut nak suruh jadi syafaqah, biar ada belas kasihan juga pada ahli keluarga Abul Haytham tadi. Kerana kemungkinan keluarga Abul Haytham ni minum susu tu. Jadi bila sembelih kambing ada susu, habis susu. Dan juga takut-takut akan datang jadi ada mengandung. Jadi bunting. Maka rugilah. Fadhabahalahum anaqan aw jadya. Maka Abul Haytham pun sembelih seekor anak. Anak ini ialah kambing betina yang 4 bulan. Anak lah. Au jadya. Ini di sini au di sini ialah syakur rawi. Rawi yang syak, yang tak yakin. Jadya ni ialah kambing yang lebih umur setahun. Tapi jantan. Fa'atahum biha fa'akalu. Lalu Sayyidina Abul Haytham pun mendatangi pada Nabi dengan bawa tu, fa'akalu, mereka pun makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal laka khadim? Nabi tanya pada Abul Haytham, mu ada orang gaji? Adakah bagi engkau orang gaji? Qala la, katanya Abul Haytham, tak ada. Saya tak ada orang gaji. Qala, kata Nabi, fa idza atana sabyun fatina. Kalau ada kalaulah datang kepada kami tawanan perang, fatina, memari aku. Datanglah kepadaku. Untuk aku beri kepada kamu orang gaji, hamba, sebagai balasan kamu buat baik pada hari. Fa'utiya sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'ahuma thalith. Nabi didatangi dengan 2 orang ra'saini ni, 2 kepala, yakni 2 orang tawanan perang. Laisa ma'ahuma thalith. Tidak ada yang 3 daripadanya. Ini untuk mana taukid. Fa'atahu Abul Haytham. Datang kepada Nabi pun datang kepada Allahumma salli ala Muhammad. Abul Haytham pun datang kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, ikhtar minhuma, pilih salah seorang daripada kedua ni. Nabi tadi tu cakap ketika mana makan. Maka di sini menjadi keharusan kita makan. Kalau tak ada makanan dalam mulut, boleh sembang tengah makan. Nabi tanya, Nabi sebut, ikhtar minhuma, pilih. Qala ya Rasulullah. Kata Abul Haytham, ya Rasulullah, ikhtar li, pilihlah padaku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustasyara mu'taman. Sesungguhnya orang yang diminta pandangan itu perlu amanah. Perlu amanah pada memberi pandangan. Jangan tak amanah. Sekadar memberi dengan pandangan dia. Kerana orang yang memberi pandangan dalam keadaan tidak amanah, dia khianat pada orang tu. Khudh hadha. Nabi kata ambil ni. Ambil ni. Ambil ni. Fa inni ra'aituhu yusalli. Sesungguhnya aku melihat dia bersembahyang. Di sini istidlal dipahami bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad didalilkan, diistidlalkan. Berdalilkan kepada solat, tahu dia baik. Baik. Wastausi bihi ma'rufa. Buat baiklah padanya, buat baik pada hamba ini baik. Fantalaqa Abul Haytham
ila imra'atihi fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Haytham pun pergi kepada isterinya lalu menyebutkan dengan sabda Nabi SAW, naqah tadi. Faqalat imra'atuhu, kata isterinya, ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi an-nabiy illa an tu'tiqah. Ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi an-nabiy illa an tu'tiqah. Engkau betul-betul belum melaksanakan hak, melaksanakan dengan betul apa yang disebut oleh Nabi kecuali engkau memerdekakan. Sebab apa Nabi sebut wastausi bihi ma'rufa, buat baik padanya. Balaslah kebaikan pada hamba tadi. Qala fa huwa atiq. Lalu katanya Abu Haytham, aku bebaskan dia. Dia telah merdeka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifah illa walahu bitanatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus Nabi dan tidak mengutus khalifah kecuali padanya ada bitanatan, dua jenis penyimpan rahsia. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf, sejenis penyimpan rahsia ini menyuruh Nabi dan khalifah itu kepada kebaikan. Wa tanhahu 'anil munkar, dan satu lagi pula. Bitanah yang pertama, jenis pemimpin yang pertama menyuruh kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran. Wa bitanatun la ta'luhu khabala, dan satu lagi pula penyimpan rahsia, la ta'luhu khabala, yang tidak menghiraukan, yang tidak maknanya tidak dirosakkan dirinya khabala, dengan satu fasadah, yakni dengan satu kerosakan. Wa may yuqabitanatas su'i faqad wuqiyah. Barang siapa yang dijaga daripada penjaga rahsia yang jahat, maka dia telah terjaga hidup. Wal ma'sumu man 'asamahu Allah Ta'ala, dan orang yang terpelihara itu adalah orang yang dipelihara dirinya oleh Allah Ta'ala. Jadi di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada sejenis, yang mana sejenis penyimpan rahsia ini, silap, la ta'lu khabala tadi ni, dia tidak menghiraukan kehancuran yang berada di hadapan matanya. Begitu. Saya silap tadi. Jadi dua jenis orang yang rapat dengan pemimpin. Yang pertama jenis amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah. Yang mana golongan pertama jenis amar ma'ruf nahi munkar pada raja. Dan golongan yang kedua pula, raja buat jahat dia tak tegur. Maka kena jaga-jaga dengan orang yang baik dengan kita. Bitanah ini asalnya baju dalam. Yang ni orang rapat dengan kita. Orang rapat dengan kita ni, dia nampak keburukan dan kejahatan kita. Barang siapa yang mendapat kawan baik yang hanya nampak baik pada diri kita, itu adalah kawan baik yang jahat. Dan barang siapa yang menyokong kita kepada kebaikan, kawan baik yang menyokong kita kepada kebaikan dan melarang kita daripada kejahatan, itulah kawan baik yang sebenar. Wal ma'sumu man 'asamahu Allah Ta'ala, dan orang yang terpelihara itu adalah orang yang Allah Ta'ala jaga dirinya oleh Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Kita berhenti di sini, insya-Allah Ta'ala. Sambung pada minggu hadapan, hari Khamis, insya-Allah Ta'ala. Wa an Utbah bin Ghazwan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak ada soalan dah. Saya minta maaf tadi. Kerana ada orang duduk telefon saya ni, jadi internet putus. Ada orang agak jual ikan tadi. Janji nak beli 2 kilo, dia wari 3 kilo, dia paksa kita beli. Dah apalah, biasalah ada orang agak. Afallahu amma salaf. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.